Okay, discussion chemistry degree 014 chapter 6 periodic table jadual berkala and subtopic 6.2 periodicity. Okay, so periodicity ni is about we study the trend or variety of elements or atoms in periodic table. So kita akan kaji lah apakah variasi atau kepelbagaian bagi unsur-unsur yang ada dalam jadual berkala. Okey, so sebelum ni kita dah belajar tentang unsur-unsur tersebut yang dikelaskan mengikut kumpulan group 1 until group 18 and then period 1 until period 7. Okay, so now we study about the variety of these elements. Okay, so we look at the learning outcomes, hasil pembelajaran for subtopic 6.2 for A. Okay, so untuk hari ni mungkin kita sempat A dengan B sajalah. Okay, learning outcome A dengan B. Kita fokus yang ni untuk hari ni. Okay, A, describe the variation in atomic radii. Describe tu jelaskanlah variation, kepelbagaian ataupun trend in atomic radii. Atomic atom, radii tu jejari, jejari atom. Ataupun in other word it talks about size. Jadi dalam erti kata yang lain kita nak berbicara tentang size of atom. The atom big or small, sama ada atom tu besar ataupun kecil. So jadi trend yang kita akan kaji adalah across period 2 and 3 and then down the group 1 to 1380. Okay, and then you also need to understand about effective nuclear charge. Okay, effective nuclear charge and shielding effect. Okay, apakah itu charge nukleus berkesan dan kesan halangan. Jadi kita akan tengoklah ini antara faktor yang mempengaruhi size atom tadi kecil ataupun besar. Okay, B, compare. Kamu kena bandingkan. Nak banding apa? Atomic radius, size of atom tadi lah. Atomic radius of element ataupun dia punya atom tu, parent atom dia. And its corresponding ionic, dia punya parent atom dengan corresponding ionic radius dengan dia punya ion. So jadi bila atom tu dia jadi ion, positif atau negatif, jadi kita akan compare lah. Bila jadi positif ion, saiz dia besar ke kecil. Bila dia jadi negatif ion, saiz dia akan semakin mengecil ataupun semakin membesar. So itu target kita untuk sejam yang pertama ini. Okay, kita mulakan dengan berkenal-kenalan dengan nuclear charge or symbol Z. Okay, nuclear here represent or refers to nucleus. Sebenarnya dia merujuk kepada nucleus of atom. Dia merujuk kepada nucleus atom. Okay, charge di sini merujuk kepada positif ke negatif. Actually it refers to positive charge. So nanti kita tengok kenapa positive charge bukan negatif. Simbol dia adalah Z. Okay, Z. Okay, the nuclear charge is the total charge. Charge keseluruhan. Which is positive charge, iaitu charge positif of all the protons inside the nucleus. Rupa-rupanya dia charge positif tu merujuk kepada charge proton. Proton tu dalam mana? In the nucleus. Berada di dalam nucleus. So ingat balik, this is model of atom. Example, carbon atom. So at the center of atom is the nucleus, consists of proton and neutron. Proton positive charge. So ingat baliklah, proton tu dia bercharge positif. Okay, so jadi memandangkan proton tu bercharge positif, sebab itulah nuclear charge pun bercharge positif juga. Okay, jelas ya. Okay, so selain daripada tu, nuclear charge has same values as the proton number. Jadi maksudnya kalau kamu nak tahu charge nukleus, senang saja, kita rujuk sahaja kepada proton number. Contoh, carbon atom dia punya proton number dia 9 kan. Maksudnya Z dia adalah 9 ngarut 6 ada. Okey, proton number dia adalah 6. Okey, so jadi nuclear charge dia adalah positive 6. Okey, faham kan? Okey, nuclear charge describes the charge of nucleus that pull electron closer towards it. So jadi selain daripada nilai positif proton number tadi, dia juga beri maklumat kepada kita kekuatan nukleus tu, macam mana suatu nukleus tu menarik pull elektron, menarik elektron, nak tarik pergi mana? Ke arahnya, semakin dekat ke arah nukleus tersebut. Faham? So maksudnya di sini pertama kamu kena faham
Okay, nukleus dekat tengah-tengah ni dia bercharge positif dan dia ada satu daya tarikan attraction antara siapa? Proton dengan elektron yang bercharge negatif. Okey, ingat spesies yang berlainan charge dia akan attract one another, dia akan saling menarik. Okay, so jadi example proton dia akan attract these electrons and this electron. All of the electrons in the carbon atom. Dia akan tariklah semua elektron tu ke arah dia. So jadi fenomena ini kita panggil sebagai nuclear charge. Dan satu lagi kamu kena faham, tadi kita ada cakap charge tu dia bagi kita maklumat tentang macam mana kekuatan elektron tu tarik elektron ke arah dia. Jadi kamu kena faham, lagi tinggi proton number, lagi banyak tinggi proton number, maksudnya nuclear charge pun semakin tinggi kan charge dia kan. Lagi tinggi nuclear charge, kamu kena faham lagi kuat nukleus tu menarik semua elektron ni ke arahnya. Faham? Itu maklumat yang kita dapat daripada nuclear charge. Ingat nilai Z semakin positif, semakin tinggi bermaksud nukleus tu stronger attraction towards the electron. Lagi kuat daya tarikan antara proton dalam nukleus dengan elektron-elektron yang berada di sekelilingnya. Okey, jelas Itu adalah Z. Seterusnya, kita masuk kepada istilah. The second term is effective nuclear charge ZF. So tadi nuclear charge Z, sekarang ada istilah efektif. Dia singkatan dia F dalam simbol ZF. So apakah yang dimaksudkan dengan charge nukleus berkesan? ZF describes, menerangkan the net keseluruhan positive charge, charge positif felt yang dirasai oleh siapa? Okey, outermost electron yang dirasai oleh elektron di petala yang terhujung, petala terluar yang paling hujung. Okey. So jadi contoh kalau dalam carbon atom dia ada 6 elektron kan. So 2 duduk dalam first energy level. So baki lagi 4 duduk dalam outermost shell. Jadi elektron at outermost shell ni dalam kes carbon ni dia ada jumlah keseluruhan dia ada 4 lah. There are 4 outermost electron. So kalau kita nak kaji contoh untuk carbon. So ada 1, 2, 3, 4. Jadi ZF ni menceritakan tentang inilah. Yang 4 outermost elektron ni yang dia rasa daya tarikan daripada siapa? Daripada tengah ni, daripada nukleus. So itulah ZF. Dan ZF it has its own formula. Z minus S. What is Z? Z is proton number. What is S? S is number of inner electron. S tu adalah inner electron. Okay, so jadi ingat balik ni pun saya pernah ajar dah sebelum ni. Tak apa, kita ulang sekali lagi. Okay, so jadi proton number macam carbon ni, contoh proton number dia adalah 6. So inner electron yang mana? Inner electron adalah inner, okay tadi kita tengok ada 2 shell je kan. Yang kat luar ni kita panggil outermost shell. Ya Allah. Sabar je lah tulisan ni. Okay, yang ini adalah inner shell. N1 tu adalah inner shell. Okay. Yang di petala dalam. So jadi dalam kes kita yang inner shell ni dia ada 1, dia ada 2 elektron. So jadi calculation dia akan jadi macam ni lah. Untuk carbon 6, configuration dia 1s2, 2s2, 2p6. Proton number dia adalah 6. Okay. Number of shell dia N1, N2 ada 2. Bilangan petala dia 2. Inner electron 1, 2, 2. So based on the formula Z minus S, 6 tolak 2 equal to 4. And then don't forget the charge, proton charge positive, right? Okay, so positive 4. So jadi maksud untuk carbon, ZF dia adalah positive 4. Okay, faham Okay, so next, shielding effect pula. Kesan halangan. Also known as screening effect, juga dikenali sebagai screening effect. Okay, kesan screen lah, block, kesan halangan. Okay, it describes, menerangkan the attraction, daya tarikan between antara siapa? Nucleus and electron in atom with more than one shell.
daya tarikan antara nukleus dengan elektron-elektron yang berada dalam satu atom yang lebih daripada satu. Okey, maksudnya hidrogen tak terlibat lah. Hidrogen, helium tidak terlibat. Sebab apa? Kalau hidrogen dengan helium, hidrogen kan, dia ada satu shell saja. Kalau helium, dia ada one juga. Hidrogen dia ada satu elektron, helium dia ada dua. So jadi untuk hidrogen dengan ni dia tidak terlibat. Okey, yang terlibat maksudnya atom yang dia ada petala dia lebih daripada satu. Ni nukleus kan. Okey, so dia ada satu, dia ada dua, dia ada tiga dan seterusnya lah. Untuk yang atom melebihi daripada one shell, dia terlibat. Okey, so lagi detail lagi dia cakap, the electrons in inner shell shield or screen the electron in outermost shell from the full effect of nuclear charge. Dia cakap elektron di petala dalam dia menghalang. Jadi dah jumpa dah, penghalang dia adalah elektron inner shell lah. Dia yang menghalang. Penghalang ni, penghalang ni. Dia halang apa? Okay, daya tarikan menghalang elektron di petala luar daripada full effect of nuclear charge, daripada daya tarikan oleh nukleus. Okay, so kita tengok contoh. Saya nak ambil pen mana? Okay, pen purple lah, ada lain sikit colour. Okay, contoh untuk yang saya bagi ni atom ni. Okay, kat tengah ni nukleus, kamu kena faham ada proton lah. Kemudian kalau ikut contoh dia bagi ni, ada elektron dalam first energy. Alamak, salah label. Sebut first, pi tulis tu pula dah. Okay, first and second energy level. So dekat first energy level pun ada elektron, dekat second pun ada juga. Okay, pertama kamu kena faham. Proton positif kan? Elektron bercas negatif. Bila spesies yang sama charge, apa perlu kamu faham? Sesama elektron ni sendiri ya, elektron dekat outermost shell dengan inner, Masya Allah ada main muncul lagi. Ada. Okay, elektron dekat outermost ni semuanya 1, 2, 3, 4, 5 ni, 5 ketul yang setakat contoh ni, semuanya dia repel one another. Dia saling tolak menolak. Kawan ni tolak kawan ni tolak kawan ni tolak kawan ni. Dia saling tolak-tolak lah. Okay. Pada masa yang sama, semua elektron ni juga dia ada daya tarikan dengan nukleus. Sebab nukleus ni dia bercas positif. Kalau boleh elektron ni, kita fokus dekat outer elektron lah. Okay, sebab outer elektron ni dia ditarik nukleus, dia nak pergi dekat. Bila ditarik, ada tarikan, dia nak pergi dekat dengan nukleus, tapi dia tak boleh pergi dekat. Allah, pasal apa? Dia nak pi ni. Dia suka sangat dekat nukleus yang bercas positif tu, dia nak pi. Tapi dia tak berjaya pergi. Kenapa? Sebab dihalang, dia ada penghalang. Siapakah penghalang? Ni inner elektron yang 3 ketul ni, dia halang daripada 2 ketul ni nak pergi dekat dengan nukleus. Okey, faham So jadi disebabkan ada inner elektron di bahagian dalam ni, outer elektron tak boleh nak pergi dekat dengan nukleus. Dia dah dihalang, shield, dihalang, dia dah block. Somebody dah block dia. Siapa dia? Inner elektron. Okay, so inner elektron ni dia gelak lah, dia berjaya menghalang outer pergi dekat dengan nukleus. Okay, so jadi inilah shielding effect, kesan halangan. Maksudnya kamu kena tahu apakah yang dihalang? Daya tarikan antara siapa? Nukleus dan outermost elektron. Siapakah penghalang? Inner elektron. Okey, jelas ya? Okey, harap kamu boleh fahamlah konsep ni. Okey, bila dah faham yang itu, ada nak tanya dia? Ya. Maksud dia antara atom valence dengan inner shell je lah kan? Maksudnya kalau dia ada 5 petala, so elektron valence yang kelima tu dengan inner shell yang pertama tu lah kan akan ada maksudnya kalau ada kamu bagi contoh 5 petala, elektron valence dekat petala kelima kan Abdullah kan? Maksudnya dia dihalang oleh elektron di petala keempat, 3, 2, 1. Faham? Okey, bukan yang kelima. Bukan yang pertama tu saja. Maksudnya lagi banyak petala, lagi banyak elektron yang menghalang outermost elektron tersebut. Jelas? Okey, jelas. Okey. So maksudnya kat sini, apa yang perlu kamu faham, semakin banyak jumlah inner electron, more number of inner electrons, the greater shielding effect. Semakin hebat kesan halangan tersebut. Okay, so kita tengok contoh period pula. Ini group 1 lah.
Okay, so kalau kita tengok lithium, sodium, potassium. Kalau lithium tu dia ada 2 energy level. Sodium 3 energy level. Ni ada 2, ini ada 3, ini ada 1, 2, 3, 4 energy level. Okay, jadi apa yang kita perhatikan, more number of shells, lagi banyak petala daripada N2, N3, N4, jumlah elektron semakin meningkat. Okay, inner electrons at the inner shell increase, jumlah dia semakin meningkat. Okay, contoh lithium dia ada 2 inner electron, sodium 10, potassium 18. Okey, jadi dalam kes ni lagi banyak jumlah inner elektron, lagilah elektron yang kat hujung ni lagi hebatlah, dihalang oleh inner elektron yang banyak tersebut. Okey, jadi shielding effect semakin meningkat. Jadi contoh kes untuk tiga-tiga atom ni kalau kita bandingkan, potassium shielding effect dia paling tinggi, the greatest shielding effect compared to the lithium. So lithium ni lowest ataupun weakest shielding effect, kesan rendah lah dia punya kesan blocking from the inner electron tersebut. Okey, ni contoh kalau kita compare bagi ketiga-tiga atom tersebut. Okey, harap kamu jelas ya tentang shielding effect. Okey, jadi kita akan guna maklumat tentang ZF tadi, effective nuclear charge, dengan shielding effect untuk menerangkan tentang trend atomic radius or atomic size across period and down the group. Okey, sebelum kita masuk situ, berkenalan sikitlah dengan apa yang dimaksudkan dengan atomic radius. Atomic tu atom lah, radius tu jari. Okey, so atomic radius refers to distance, jarak between di antara the nucleus of a diatomic molecule. Jarak di antara dua molekul diatom. Atom tu atom lah, di tu dua. Okay, jadi inilah ni sebab jejari atom sangat susah kita nak ukur contoh seketut atom dari pusat dia nukleus ke tepi tu kan, sangat susah sebab dia terlampau kecil. Jadi saintis nak memudahkan dia ukur jejari atom tu, so dia study yang diatomic molecule duduk sebelah-sebelah, so dia study je jarak antara dua atom tersebut. Jadi distance ni antara two nucleus of two atoms identical tu same lah, two same atoms, itulah atomic radius. Jadi kamu kena faham radius tu jejari tu, the longer the radius, bigger size. So jadi kamu kena faham lah kalau atom tu jarak dia tu daripada nukleus ke sini tu longer, maksudnya bigger size. Okay, kalaulah jarak daripada nukleus ke tu pendek, shorter radius, maksudnya small. So ini big atom, ini small atom. Okay, understood lah tu. Satu contoh lah. Okay, so contoh untuk hidrogen gas, hydrogen molecule, ni lah jejari dia daripada nukleus atom pertama kepada nukleus atom yang kedua. So lagi panjang tu radius tu maksudnya saiz dia besar. Kalau pendek, saiz dia kecil. Okay, itulah atomic radius. Okay, sekarang kita akan guna maklumat ZF dengan shielding effect untuk menerangkan trend of atomic radius across period. Across period tu kiri ke kanan lah. Contoh across period 1 tak perlu tahu, kamu kena tahu silibus kamu 2 dengan 3. Yang bawah ni lebih kurang je lah konsep dia. Tapi kamu fokus kalau ikut silibus kamu tadi dia dah habaq dah. Period 2, period 3 kamu kena tahu. So kalau kita tengok dia punya size, so contoh untuk period 3, sodium tu the biggest one, and then magnesium smaller, dia kecil sikit, aluminium sampailah kepada argon, the smallest one, paling kecil. Jadi apa yang kita perhatikan, across period there will be decrease in atomic radius. Dia akan berlaku penurunan jejari atom, ataupun in other words you must understand that the atom is getting smaller. Atom tu semakin mengecil. Okay, dan actually ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor utama dia kita akan explain dari segi ZF. Okay, samalah untuk period tu pun daripada lithium sampai neon semakin kecil. Okay, so jadi kita tengoklah daripada sodium tu kamu kena faham dia punya radius dia tu the longest one, sebab dia paling besar kan. Okay, sekejap ya. Okay, so ni contohlah kita nak relate lah, ni paling besar. Maksudnya lagi panjang bila radius dia semakin kecil. Okay, the shorter the radius, the smaller size of atom. Okay, samalah juga untuk trend down the group. Menurut kumpulan 1, 2, 3 and then group block P pun kamu kena tahu
So jadi contoh untuk group 1 daripada hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. There will be increase in atomic radius. Increase. Okay, so maksudnya akan dia punya radius longer lah, getting longer. Semakin lama semakin panjang. So contoh hydrogen paling pendek, ni panjang sikit, panjang, lagi panjang. Jadi kita tengok radius dia, the longer the radius, the bigger the size of atom. Jadi dari segi size kita boleh cakap lah, in other word, down the group, the size of atom getting bigger. Menuruni kumpulan, size atom semakin besar. Okey, jelas ya. Dan ini faktor utama yang mempengaruhi dia adalah shielding effect yang kita bincang tadi. Okey, ini ZF, ini shielding effect. Okey, kita tengok dengan soalan. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, jadi apa yang kita faham first, maksudnya kamu kena, first kali kamu kena mention across period from left to right, proton number increase. Itu yang kita nampak dengan jelas yang pertama. Sekarang saya ambil contoh period 2. So apa yang kita perhatikan daripada lithium ke neon, size atom tu semakin mengecil. So jadi kiri ke kanan, apa yang kita perhatikan, size atom semakin mengecil. Okay, first kamu kena explain dari segi proton number. Apa yang kita nampak dengan jelas, proton number akan meningkat. Kedua, disebabkan proton number meningkat, ZF juga akan meningkat. So ingat balik kita bincang sebelum ni, formula nak cari ZF adalah proton number tolak inner electron. So jadi kalau proton number higher, logik matematik, ZF pun higher. Okay, faham? ZF pula, dia beri maklumat kita tentang kekuatan attraction, tarikan antara siapa? Nucleus and outermost electron. So maksudnya the higher ZF value, lagi tinggi nilai ZF, okay, the stronger attraction. Tarikan antara siapa? Nucleus dan outer electron getting stronger, semakin kuat. Okay, sedangkan bilangan petala tak berubah. Contoh kalau period tu, petala dia ada 2 je. Shell 1, shell 2, shell 1, shell 2. 2 shells, 2 shells, 2 shells, 2 shells, 2 shells, 2 shells. Semuanya 2 petala. Okey, faham Inner elektron pun tak berubah. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tapi apa yang berubah? ZF. So bila ZF higher, disebabkan proton number higher, attraction stronger. So bila tarikan antara nukleus dengan outer elektron semakin kuat, apa yang berlaku? Elektron tu will be pulled closer to the nucleus. Dia akan ditarik. Outer electrons are pulled, ditarik closer to nucleus. Dia akan semakin dekat dengan nucleus. Disebabkan itu, jejari dia memendek lah. So, the size of atom decrease or smaller across period. Disebabkan outer electron semakin dekat dengan nukleus, jadi size dia semakin mengecil. Okey, faham ya? Okey, terima kasih Danish. Okey, untuk soalan yang pertama saya tambah lagi soalan sebab dia tertinggal soalan yang trend down the group. So sekarang tolong fokus, saya tambah soalan ni, kita bincang sama-sama lah. So explain why atomic size increase from top to bottom down the group. Kenapakah size atom semakin meningkat ataupun semakin membesar dari atas ke bawah dalam kumpulan yang sama. Okay, contoh kumpulan 1, lithium the smallest one, and then sodium bigger, potassium the biggest one. Kalau kita compare lah untuk group 1 ni, the size of atom getting bigger. Okay, apa yang kita perhatikan direct from periodic table daripada period 1, 2, 3, 4. Ni period 2, 3, 4 lah. Dia punya period bertambah, in other word, increase in energy level. Bilangan petala dia semakin meningkat. Contoh lithium ada 2 petala, sodium 3, potassium 4. Ini yang kita perhatikan direct daripada periodic table, itu yang kita nampak. Baru kita masuk detail. Okay. However, the effective nuclear charge remain the same. Bagaimanapun ZF tidak berubah. Okay, so sebab apa? Okay, kita tengok lithium proton number dia 3. 3 tolak inner elektron dia 2. Okay, 3 tolak 2, positif 1. Ini kalau ZF lah. Dah muncul lah. Okay, so sodium 11 minus 10, positif 1. Positif 1, mol. Okay, yang ini potassium 19 minus 18, 19 tolak 18, dapatlah positif 1 juga. So jadi kamu tak boleh explain dari segi ZF. Sebab apa? Sama je. Bila once kita faham shell increase, bilangan petala semakin banyak, ni automatik kamu kena faham dalam kepala kamu, jumlah ini elektron pun akan meningkat. Contoh daripada 2, dia jadi 10. Dalam kes ni 18.
besar. Okay, so apa yang berlaku bila ini elektron meningkat, jumlah bertambah, shielding effect is greater. Kesan blocking dari tu, halangan tadi semakin hebat, semakin jelas. Faham So ini menyebabkan attraction between nucleus and outer electron weaker. Ini menyebabkan disebabkan kesan halangan yang oleh elektron di petala dalam yang sangat banyak tu. Jadi daya tarikan tu diganggulah nukleus nak tarik outer electron. So that's why attraction weaker. Jadi tarikan antara nukleus dengan elektron di petala yang paling hujung tu agak lemah lah sebab dah dihalang oleh inner electron. So jadi ini menyebabkan outer electron dia tak boleh pergi dekat dengan nukleus. Jadi outer electrons are farther from the nucleus. Dia akan semakin jauh daripada nukleus. So that's why atomic size increases down the group. So disebabkan itulah menurunnya kumpulan, size atom akan semakin meningkat ataupun semakin besar. Okey, jelas ya. So itulah trend down the group. Okey, so jadi harap setakat ni kita dah bincang untuk trend across period. Ingat balik. Okey, so ingat balik trend across period. Faktor utama adalah ZF. Kamu tengok. Okey, untuk down the group, shielding effect. So jadi kemudian kamu kena ceritalah bila ZF higher, attraction stronger, electron tu closer to nucleus. Sebab tu size dia getting smaller. Untuk down the group, okay, shielding effect greater, attraction weaker, electron far from the nucleus. Jadi size getting bigger. Jadi size atom tu semakin membesar. So itu yang kita belajar daripada soalan tentang trend atomic size across period and then down the group. Okay, so seterusnya kita tengok soalan tutorial yang pertama. Okay, yang question 1, part 1 tu dah selesai dah tadi. Kita tengok yang kedua. Okay, the following table shows the electronic configuration for elements V, W, X, Y and Z. Okay, so dia bagi sekali dengan maklumat electron configuration. Cuma saya nak minta kamu buat pembetulan sikit electron configuration to Z. Kalau dalam buku kamu dia buat 3D tu 4S2 kan. Kamu tukar ke 4S2 3D2. Okay. Soalan pertama dia minta blok. Okay. So kita ingat baliklah. Untuk V, tolong ingat baliklah. Nak tahu blok kamu kena kenal pasti valence electron configuration. Okay. Valence electron configuration. So jadi ingat baliklah kalau untuk V ni. Dekat N1 diisi penuh 2 elektron. Shell number 2, 8 elektron. So inilah dia punya valence electron configuration dia adalah NS1. So one valence electron in orbital S at highest N 3. So this is block S. Jadi itu adalah block S. Dah ada jawapan dah. Okay, so seterusnya kita tengok yang W. Okay. So kita tengok W, N1 filled by 2 electron, N2 8 electron, so N3 2 valence electron in orbital S, highest N3. So that one also orbital S. Okay, so next X. N1 filled by 2 electron, N2 8 electron, okay, N3 7 valence electron. So kalau kita tengok 7 valence electron ni 2 fill in orbital S at highest N and the balance 5 fill in orbital P. So valence electron in orbital S and P, block P. Okay. Oh tadi saya terlupa, tak apalah group nanti kita bincang pula. Okay, untuk Y, kita tengok N1, N2, N3, ni highest N dia. So 2 valence electron fill in orbital S at highest N 4. So that one orbital S. Okay, the last one Z. Okay, at 1 dia ada 2 valence electron, 2 pun fully filled, 8 electron. So 3. Orbital 3 ni kalau sebelum ni 3s3p block P kan. 3s3p 3D. Itu adalah block D. So dia punya configuration NS2 N-1 highest N dia 4. N-1 dia 3. D filled by 2 electrons. So jadi dia adalah block D. Okay, settle. So now next is B. Okay, so B identify
which elements are in the same group? Okay, in the same group in the periodic table. Give reason. So minta reason. Okay, kalau kita tengok di sini, kita kena pasti siap-siap lah. Okay, so kalau NS1 ni one valence electron, block S. So ada one valence electron maksudnya group 1. Okay, ini two valence electron in orbital S, block S. So group 2. Okay, untuk X, 7 valence electron. Okay, block P. Bukan group 7 lah, group 17. Okay, Y, dia ada 2 valence electron in S, so maksudnya group 2. Okay, Z, dia ada 1, 2. 1, 2 dah, 2 plus 2, so 4. So 2 plus 2, 4. So jadi dia adalah group for the block D kan, bukan group 14 lah. Kalau group 14, block P. Ni block D, so dia group 4. So jadi kalau kita tengok di sini, yang mana yang same group, W and Y. So W and Y. So the answer is W and Y. Okay, why? Because both of them have same number of valence electron ataupun dia punya valence configuration dia adalah NS2. Dia punya valence electron configuration. So jadi kalau kita tengok W dan Y, jumlah valence electron dia sama sebanyak 2. Dalam highest end dia masing-masing lah 3 dengan 4. Masing-masing dalam orbital S dan S. So jadi W dan Y. Okay, sebab dunia valence electron configuration sama NS2. Okay, kita pergi kepada soalan yang C. Compare and explain the differences, the difference in atomic size between W and X. So WX, mana WX? Okay, ni W. Okay, so W dengan X. So jadi kamu tengok sekejap dia punya configuration. Okay, W dengan X. Okay, W dengan X. So jadi kalau kita tengok W dengan X, semua elektron dia disusun dalam N1, N2, N3. Okay, cuma untuk W dia pada orbital S sahaja. Untuk X, valence elektron dia dalam S dengan P. Blok dia pun berbeza. Bila kita nampak highest end dia adalah 3, so kita tengok highest end dia adalah 3. Okay, ini pun highest end adalah 3. So maksudnya kedua-dua unsur tersebut berada dalam period yang sama iaitu period 3. Okay, so jadi cuma kedudukan. Siapa duduk sebelah kiri, siapa duduk kanan. Okay, kalau tadi ni group 2 kita bincang tadi kan. Ini group 2. Yang ni tadi kita bincang group 17. Jadi group 2 duduk sebelah kiri lah. Maksudnya W duduk sebelah kiri. Kemudian X duduk sebelah kanan. Jadi ini sebenarnya adalah trend atomic size across period. So kita dah bincang dah tadi. Across period, size getting smaller. So jadi W tu kamu kena faham. W is bigger than X. Okay, W tu adalah lebih besar daripada X. Ataupun X is smaller than W. Ataupun X tu lebih kecil daripada W. So kenapa? Ingat baliklah kita kaitkan dengan ZF lah. Ingat trend across period kita akan kaitkan dengan ZF. So jadi jawapan dia adalah atomic size of W is bigger than X. Ataupun kamu nak jawab X is smaller than W pun also can. Boleh juga. Because both atoms in the same period 3. Sebab dua-duanya berada dalam period yang sama. Okay, di mana X 17 proton, W 12 proton. So macam mana kamu nak tahu jumlah proton dia 17, 12 ni? Kira lah jumlah. W ni 6 tambah 10, 12. So jadi dia punya ni 12 elektron, 12 proton. Yang ini 6, 10, 17. So 17 elektron bermaksud 17 proton. Okay. So jadi so higher proton number greater ZF. So jadi effective nuclear charge pun semakin tinggilah nilai dia. So bila ZF increase, ingat balik saya ajar tadi, stronger attraction between nucleus and outermost electron. Lagi kuat daya tarikan antara nucleus dan outermost electron. So jadi apa yang berlaku bila stronger attraction? Outer electron are pull closer to the nucleus. Jadi outer electron tu dia akan semakin dekat dengan nucleus. Okay. So bila duduk dekat, maksudnya shorter radius. Jarak antara atom tu, jari dia kecil, pendek. Maksudnya smaller size. Okay, itu reason dia. Tapi kamu jawab yang ni je lah. Efek utama yang dominan adalah ZF. So, because the higher value of ZF. Okay, itu jawapan dia. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan D.
Set tengok jam. Okay, baca soalan. Okay, write the symbol for the ion X and Y. Okay, explain the difference in size between the ion and its neutral atom for X and Y. So dia minta kamu kena pasti X dengan Y bila jadi ion, ion apa. Kemudian yang kedua dia minta kamu explain trend size parent atom kita compare dengan ion dia. Atom induk kita banding bila dia jadi ion, apa yang berlaku dekat size ion tersebut, bigger or smaller. Okay, kita tengok D. Dia kata X dengan Y. Mana X? Ni X. Y. Okay, so kita tengok X dengan Y. Okay, X bila jadi ion, so pertama kamu kena faham, atom bila dia nak jadi ion, kalau boleh dia nak ion dia tu mencapai susunan oktet. Susunan oktet seperti siapa? Seperti elemen ataupun unsur-unsur dalam kumpulan 18 yang dikenali sebagai noble gas. Gas adi tu, yang helium, neon, krypton, argon, apa semua-semua tu, xenon, radon, semua-semua tu. Okay, jadi apa yang kita perhatikan, susunan oktet tu nak dicapai, maksudnya kalau boleh dia akan fill maximum electron in each orbital S, P, O, D. Jadi S kalau boleh nak isi penuh dengan 2 elektron, P, 6 elektron, D, 10 elektron. Okay, itu seboleh-bolehnya lah. Okay, jadi macam sekarang untuk X. Kalau dia nak fill elektron dia dekat petala dia, N1 nak oktetkan, dia ada pilihan sama ada dia nak buang 7 elektron ataupun terima lagi 1 elektron. Jadi dalam kes untuk X tu lagi mudah dia terima 1 elektron. So jadi dia akan dapatlah configuration yang baru, dia akan jadi 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p6. Jadi memandangkan dia terima satu saja elektron, so dia akan bercharge -1. So 1 tak payahlah tulis. Okay, untuk Y pula. Okay, so petala 1 diisi 2 maksimum. Okay, petala 2 pun dah maksimum X elektron. Petala yang ketiga tak penuh lagi, tapi dekat yang outermost shell tu dia ada 2 elektron saja. So jadi cara dia dah dia tak boleh nak oktetkan dia. So jadi cara mudah dia buang 2 elektron tadi. So dia buanglah, remove 2 elektron. So bila dia buang 2 elektron, so jadi dah tak ada dalam orbital part S ni. Configuration dia akan untuk ion akan stop sampai 3p saja. So Y ion dia akan dapat formula yang baru daripada Y, lose 2 elektron, dia akan jadi positive ion ataupun cation with the charge of 2. So this is the answer. Okay, kemudian kalau kita nak compare size ion pula, okay, soalan dia suruh compare size ion kan. Okay, so kalau kita compare X, bila dia jadi X minus tu size dia bigger than X. Kalau Y dia jadi cation, Y plus tu smaller than Y. Okay, itu jawapan dia. Okay, so the answer is X minus Y2 plus. So ion X minus is bigger than X. So negative ion lagi besar daripada parent atom dia X. Okay, Y2 plus smaller than atom Y. So ni jawapan dia. Okay, explain. Okay, tak muat kat sini. So kita explain dalam slide yang seterusnya. Okay, Y ion X minus ataupun N ion is larger than atom X. Kenapa X minus tu size dia lagi besar daripada atom induk dia X? Jadi ini yang berlaku. So kita ingat balik formation of negative ion. So dalam kes X tu, X dia akan accept elektron, 1 electron to produce X minus. Kalau kita tengok, X minus bigger than its atom. Ion dia tu lagi besar daripada atom. Kenapa? Generally, secara umum, N ion is larger than its parent atom. Selalunya, negative ion size dia lagi besar daripada atom induk dia. Kenapa? Okay, because total number of electron, jumlah keseluruhan elektron dalam ion lebih. Okay, number of electron is more, lebih daripada atom. Kenapa lebih? Sebab atom tadi yang terima elektron. Jadi kamu kena faham X minus tu dia dah ada lebihan sebanyak 1 elektron. Okay, so disebabkan itu berlakulah fenomena ini. Electron repulsion is greater. Jadi elektron tu dia akan repulsion dia lagi hebat. Bila ada banyak saingan, elektron charge sama, kita faham dia akan saling menolak. Tambah lagi charge spesies yang bercharge negatif, lagi hebat dia punya kesan tolakan. So repulsion is greater. So apa yang berlaku next?
electron cloud is bigger. Jadi bila kesan tolakan antara elektron tu hebat, awan elektron pun akan semakin membesar. Kenapa? Okey, sebab ini. Because the attraction between nucleus and outer electron is weaker. Sebab daya tarikan antara nukleus dengan outer elektron tu semakin lemah. Okey, kenapa lemah? Okey, kita faham nukleus dia tarik elektron yang outer kan, sentiasa menarik. Sekarang kita tambah lagi elektron. Jadi dia punya tarikan tu semakin lemah lah. Okey, sebab dia nak tarik elektron outer tu duk bertolak-tolak pula dengan elektron yang baru ditambah tu. Jadi attraction dia terganggu, jadi dia weaker, dia agak lemah. So disebabkan itulah outer elektron tu tak boleh nak pergi dekat dengan nukleus, sebab tu awan elektron dia besar. Okay, so that's why an ion is always bigger than atom. Disebabkan itulah negative ion selalunya saiz dia lagi besar berbanding dengan atom induknya. Faham? Ni untuk situasi yang X. Untuk Y2 plus cation ion smaller than atom Y. Jadi generally kita tengok formation of cation ion lah. Kalau ikut formation dia, Y atom remove 2 electron to produce Y2 plus. So jadi kita tengok dekat sini, bila dia buang elektron, Y2 plus ni dia dah less 2 elektron. Dia dah kurang 1 elektron berbanding dengan yang tadi tu lebih. Anion dia lebih elektron, yang ini dia less. Okay. So generally secara umum cation ion always smaller than its parent atom. Selalunya positive ion dia lagi kecil daripada atom induk dia. Okay, because total number of electron, jumlah keseluruhan elektron dalam positive ion is less, berkurang. Nampak ni kurang sebanyak 2 contoh kalau untuk Y2 plus berbanding atom. Thus, bila kurang saingan, less repulsion. Jadi elektron tu saingan tak banyak. Okay, so kesan tolakan dia pun, repulsion dia pun berkurang. So bila dia berkurang, electron cloud dia smaller. Awan elektron dia kecil lah, sebab tu saiz dia kecil. Kenapa? Because attraction between nucleus and outer electron is stronger. Sebabnya daya tarikan antara nukleus kat tengah ni dengan outer electron tu semakin kuat. Kenapa semakin kuat? Sebab tak banyak dah inner elektron yang saling tolak menolak. Okay, so jadi dia tak terganggu. Maksudnya nukleus tu dia tak terganggu. Dia tarik je outer elektron semakin dekat dengan dia macam biasa. So jadi attraction dia stronger lah. Tak ada siapa yang mengganggu dia. Okay, kalau macam dalam anion tu ada gangguan sikit lah attraction, sebab elektron yang ditambah tu dia nak repel pula elektron yang dah sedia ada dalam atom tersebut. Jadi attraction weaker. Kalau yang ini attraction stronger sebab kurang saingan elektron yang ada dalam ion positif. So conclusion dia Y2 plus smaller than Y. Jadi kesimpulannya positive ion saiznya sentiasa kecil daripada atom induk. Okay, so itulah yang berlaku. Jadi dengan masa yang ada kita sempat bincang sampai sini sajalah. Ingat bila jadi anion, tambah elektron, repulsion higher lah, saingan dia tinggi, jadi saiz dia besar. Kalau untuk cation ion dia terbalik lah, buang elektron, jadi saingan elektron tu kurang, repulsion dia pun kurang, jadi saiz dia smaller. Okay, so jadi masa pun dah habis, jadi kita sempat soalan satu saja yang kita sempat untuk hari ni.